Muhyiddin Tun M kantoi dalam sebenar 1MDB. Runtuh Mufakat Nasional, PAS salahkan UMNO. Ini jawapan panas UMNO bila PAS tuding jari isu Mufakat Nasional. Pentadbiran Barisan Nasional buruk di mata Muhyiddin. Muhyiddin hipokrit cuba tiru UMNO. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi mempersoal Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin sekadar membisu berhubung dana berkaitan 1MDB diperoleh semula dari Singapura yang disimpan syarikat milik suami Zeti Akhtar Aziz pada 2019. Katanya sehingga kini tiada sebarang kenyataan daripada dua bekas Perdana Menteri itu berhubung perkara terbabit. Menteri Undang-Undang Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, kerajaan tahu kes Taufik Aiman, suami kepada bekas Governor Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz pada tahun 2019. Ketika itu Mahathir adalah Perdana Menteri dan Muhyiddin Menteri Dalam Negeri. Maka siapa merosakkan reputasi sistem keadilan di Malaysia? Tun M lantik Zeti jadi pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB. Muhyiddin mengekalkannya kerana Zeti bersara pada bulan April 2021, katanya di Facebook. Beliau berkata perkara itu turut menyebabkan nama baik Bank Negara terjejas apabila maklumat Singapura kepada BNM tahun 2015 disorokkan. Apa Mahathir dan Muhyiddin buat setelah mengetahuinya? Soalnya, beliau berkata Mahathir dan Muhyiddin sering memainkan modal menentang kleptokrasi namun hanya membisu dalam kes membabitkan Zeti itu. Di pilihan raya negeri Melaka, rakyat menolak momokkan kleptokrasi. Mereka lebih nampak perkataan lain seperti bohong, dendam dan fitnah. Masih membisu juga? Memang hipokrit, katanya. Sebelum ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan sekurang-kurangnya 65 juta ringgit dana berkaitan 1MDB yang diambil balik dari Singapura disimpan syarikat milik suami kepada Zeti. SPRM memaklumkan sehingga kini ia berjaya mendapatkan semula aset dan dana berkaitan 1MDB membabitkan nilai 20.5 bilion ringgit, termasuk pemulangan semula aset bernilai 15.4 juta American dollar bersamaan 64.4 juta ringgit melibatkan akaun Cutting Edge Industries Limited dikatakan milik Taufik dan Samuel Goh. Taufik yang juga menjadi saksi pendakwaan kes 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak sebelum ini disoal siasat polis berhubung kaitannya dengan dana 1MDB. Namun, tiada perkembangan baru berkenaan siasatan itu dilaporkan. PAS menolak gagasan Mufakat Nasional kerana UMNO tidak mengikut piagam yang dipersetujui ketika kerjasama dua parti itu dibentuk. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, berdasarkan piagam Mufakat Nasional, dua parti itu sedia menerima parti lain termasuk Bersatu dan Pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau dipetik utusan Malaysia berkata, malangnya apabila sampai peringkat pelaksanaan, kepimpinan UMNO hanya mahu parti itu dan PAS dalam Mufakat Nasional. Bermakna ini sudah lari daripada perjanjian. Ini tak betul. Sedangkan kita berpegang pada perjanjian. UMNO mahu PAS dan parti mereka sahaja dalam Mufakat Nasional. UMNO tak boleh mengarahkan PAS kerana PAS parti tersendiri. Nak suruh PAS dengan UMNO sahaja dalam Mufakat Nasional tak boleh sebab kita dah berjanji dengan parti-parti lain. Kita sudah tetapkan tarikh nak berjumpa dengan Bersatu dan parti lain, bahkan nak terima Bersatu masuk Mufakat Nasional. PAS terbuka, tetapi malangnya dia pimpinan UMNO nak PAS dengan UMNO sahaja. Jadi tak bolehlah. PAS tak boleh diarah. PAS parti tersendiri. PAS bukan di bawah Barisan Nasional, katanya. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menyifatkan dakwaan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa UMNO memungkiri piagam Mufakat Nasional sebagai tersasar. Muhammad dalam satu kenyataan mengingatkan PAS bahawa Mufakat Nasional tidak ditubuhkan dengan matlamat Bersatu mesti menjadi sebahagian daripadanya. Malah salah satu sebab Mufakat Nasional itu dibidani kelahirannya ialah untuk menentang Pakatan Harapan. Bersatu adalah komponen Pakatan Harapan waktu itu. Justru untuk memaksa UMNO menerima Bersatu adalah bercanggah dengan semangat sebenar Mufakat Nasional itu diasaskan, katanya. Ini selepas Abdul Hadi mendakwa punca PAS enggan bersama UMNO adalah kerana ia telah melanggar piagam Mufakat Nasional apabila enggan menerima Bersatu bersama dalam gabungan itu. Abdul Hadi berkata ketika Mufakat Nasional ditubuhkan, piagam atau perjanjian yang dibuat menyatakan bahawa gabungan itu boleh menerima parti-parti lain termasuk Bersatu. Namun, kata Abdul Hadi, apabila sampai peringkat pelaksanaan, terdapat dalam kalangan pimpinan UMNO
yang mahu PAS dengan UMNO saja. Itu sudah lari daripada perjanjian. Kita berpegang pada perjanjian. Dia tak boleh menyalahkan PAS, nak suruh PAS dengan UMNO saja. Tak boleh, sebab kita dah berjanji dengan parti-parti lain, kata Abdul Hadi seperti dilapor media. Sementara itu, meskipun mengakui bahawa Muafakat Nasional harus memayungi semua orang Melayu, Muhammad berkata, sesiapa jua yang ingin menyertai Muafakat Nasional mestilah serasi dengan kepentingan UMNO dan PAS. Piagam Muafakat Nasional pula mestilah ditafsirkan selari dengan realiti politik semasa UMNO dan PAS. Kerana itu, UMNO tidak pernah mengajak PKR, Amanah, Putra ataupun Pejuang untuk menyertai Muafakat Nasional, walaupun mereka juga sebahagian dari ummah yang berkepentingan. Jujurnya, kerana UMNO tidak mahu menyinggung PAS, PAS dan seluruh Malaysia telah arif bahawa perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO memutuskan bahawa UMNO tidak akan melakukan apa jua kerjasama dengan Bersatu. UMNO terikat dengan pendirian ini. Jadi amatlah munasabah untuk realiti ini difahami dan diterima sebelum PAS mencadangkan keanggotaan baru dalam Muafakat Nasional, kata Muhammad. Selain itu, kata Adun Rantau itu lagi, Piagam Muafakat Nasional adalah persefahaman yang tidak mengikat dan Muafakat Nasional tidak didaftarkan kerana UMNO mahu orang Melayu melihatnya sebagai wadah untuk semua dan bukan instrumen politik UMNO dan PAS semata-mata. Jadi janganlah dek kerana UMNO tidak mahu menerima Bersatu, Muafakat Nasional itu PAS tinggalkan. Kepentingan orang Melayu dan Islam itu jauh lebih besar dari kepentingan Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu yang akhirnya akan menjauhkan lagi orang Melayu daripada Muafakat Nasional. Semoga Presiden PAS akan terus bersama UMNO dalam meneroka pelbagai dimensi baru dalam membangunkan keberdayaan bangsa Melayu, insya-Allah, katanya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memberi amaran mengenai kesan buruk akibat sistem parti politik dominan seperti yang berlaku pada era pentadbiran Barisan Nasional sebelum gabungan itu tumbang pada pilihan raya umum 2018. Dalam ucapan sempena perasmian Persidangan Perwakilan Nasional Parti Gerakan ke-50, Muhyiddin berkata, pemusatan kuasa yang diperolehi Barisan Nasional menyaksikan salah guna kuasa dan rasuah berlaku begitu berleluasa berikutan ketiadaan prinsip semak dan imbang. Sistem politik ini yang mampu mewujudkan kestabilan politik pada awalnya dilihat berkesan untuk memacu pembangunan negara yang pesat. Namun, lama kelamaan kuasa politik yang dominan semakin berpusat kepada individu yang memimpin parti kerajaan, ahli-ahli parti AKO dengan setiap keputusan dan tindakan pemimpin parti walaupun ia tidak semestinya betul. Malah penyelewengan dan pelanggaran undang-undang oleh pemimpin parti juga sering berlaku tetapi dipandang sepi oleh pimpinan parti yang lain kerana mereka takut tersingkir daripada parti yang berkuasa dominan dalam kerajaan. Tidak ramai yang mahu mengambil risiko untuk menyatakan perkara yang betul dan benar, katanya. Lebih malang, katanya, ada pihak yang turut sama melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa kerana beranggapan mereka akan dilindungi selagi mana menyokong pemimpin parti yang mendominasi kerajaan. Mereka fikir mereka boleh terlepas dan tidak akan dihukum. Kesannya, penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah terus berlaku dengan berleluasa dan dihalalkan oleh pengikut parti, katanya. Muhyiddin yang merupakan Presiden Bersatu adalah bekas pemimpin UMNO yang dipecat daripada parti itu pada 2016 berikutan perselisihan pendapat dengan Presiden UMNO ketika itu, Najib Razak, berhubung skandal 1MDB. Dia juga merupakan timbalan Perdana Menteri dan anggota Kabinet Najib pada ketika itu. Menurut Muhyiddin, sistem parti dominan runtuh pada 2018 apabila Barisan Nasional tewas pada pilihan raya umum ke-14 dan menyebabkan parti-parti politik terpaksa bekerjasama untuk membentuk kerajaan. Dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan pada hari ini, katanya, tidak ada mana-mana parti boleh mendakwa mereka adalah parti dominan yang boleh melakukan apa sahaja tanpa mengambil kira pandangan parti-parti lain. Katanya, sebagai parti yang mendukung prinsip integriti, Perikatan Nasional meletakkan syarat yang tegas bahawa sokongan kepada kerajaan pada hari ini adalah tertakluk kepada kepatuhan kerajaan terhadap prinsip dan nilai integriti. Ini termasuklah syarat untuk terus menentang rasuah dan salah guna kuasa serta tidak sekali-kali mencampuri urusan mahkamah. Institusi mahkamah termasuk agensi pendakwaan mestilah dipastikan bebas untuk menegakkan keadilan tanpa diganggu-gugat oleh sesiapa pun semata-mata untuk melindungi kepentingan pihak tertentu. Kerajaan juga tidak boleh tunduk kepada tekanan kumpulan kleptokrat demi kepentingan diri mereka sendiri, katanya. Muhyiddin turut menegaskan bahawa Perikatan Nasional mempunyai tanggungjawab moral untuk memberikan sokongan kepada kerajaan selagi mana prinsip ini dipatuhi dan kumpulan kleptokrat tidak kembali berkuasa. Jika ini berlaku, kita mesti memutuskan perkara yang paling bermaruah untuk dilakukan dan ini termasuk mengembalikan mandat kepada rakyat apabila tiba masanya, katanya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menonjolkan sikap hipokrit dan rasa kecewa apabila mendakwa pemerintahan parti politik dominan ialah punca rasuah berleluasa, kata Puan Zarkashi. Hakikat ialah Muhyiddin sendiri
cuba menampilkan Bersatu sebagai parti dominan walaupun terpalit dengan pelbagai tuduhan salah laku, kata ahli majlis tertinggi UMNO itu. Beliau berkata, Muhyiddin sepatutnya telus dengan rekod Bersatu semasa beliau menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Siapa sangka tender terhad lulus ketika parlimen digantung dan darurat diisytiharkan, kata Puat merujuk kepada keputusan kerajaan pimpinan Muhyiddin meletakkan negara di bawah darurat atas dakwaan mengekang wabak penyakit berbahaya. Puat berkata tindak tanduk Bersatu dan Muhyiddin membuktikan faktor parti dominan menerajui negara bukan penentu sama ada berlakunya rasuah maupun salah laku lain. Bila tidak dominan, lagi banyak salah guna kuasa berlaku seperti gantung parlimen, isytihar darurat dan pujuk orang lompat parti melalui scheme of things. Apa itu bukan rasuah? Janganlah hipokrit, katanya. Puat berkata, Muhyiddin juga amat kecewa kerana gagal meletakkan Bersatu sebagai parti dominan dalam politik negara. Beliau hipokrit kerana Bersatu sendiri bernafsu besar untuk menjadi parti dominan. Perancangan mereka ialah untuk menguburkan UMNO dan Bersatu adalah penggantinya. Sebab itu Bersatu tiru warna merah dan guna perkataan Bersatu seperti UMNO. Bersatu juga guna warna biru untuk Perikatan Nasional sama seperti Barisan Nasional. Muhyiddin kecewa kerana usaha Bersatu menjadi parti dominan dan pengganti kepada UMNO tidak kesampaian, katanya di Facebook. Puat menegaskan hujah Muhyiddin mengenai punca rasuah berlaku jelas amat cetek. Berucap dalam perasmian persidangan perwakilan tahunan gerakan, Muhyiddin mendakwa pemusatan kuasa ketika era pentadbiran Barisan Nasional menyaksikan salah guna kuasa dan rasuah berleluasa kerana prinsip semak dan imbang tidak dipinggirkan. Lama-kelamaan kuasa politik dominan semakin berpusat kepada individu yang memimpin parti dan kerajaan. Ahli-ahli parti akur dengan setiap keputusan dan tindakan pemimpin parti walaupun ia tidak semestinya betul, kata pengerusi Perikatan Nasional itu.